Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam semua. Okey, kelas kita hari ni kita buat malam pula sebab pagi tadi cikgu ada banyak urusan. Okey, so kita tangguhkan ke malam ni. Okey, alhamdulillah. Okey, ada juga yang join. Okey, kawan yang tak dapat join nanti kita akan bagi dia rakaman, tak ada masalah. Okey, tengok buku teks awak muka surat 61. Okey, buka buku teks muka surat 61. Okey, hari ni kita akan belajar tentang tajuk dalam unit 6. Tajuk baru, topik baru iaitu tentang tajuk terang dan gelap. Eloklah sesuai pula kita malam-malam ni. Okey, kita belajar tentang terang dan gelap. Okey, tengok muka surat berapa tadi? 60 kan? 61. Okey. Ada dalam muka surat 61 ni ada satu situasi, ada gambar. Okey, gambar tentang seorang ibu dan seorang anak. Okey, Tak kalau ada tahu dah. mungkin awak tak pernah rasa situasi ni. Saya pun tak pernah rasa, tapi mungkin boleh tanya mak ayah awak, mungkin ada yang pernah rasa situasi macam ni. Okey, apa dia? Pagi-pagi dia keluar pergi memotong, bukan memotong getah. Apa ke namanya? Menoreh getah. Menoreh getah. Okey, sebab kenapa kena keluar pagi? Sebab bila menoreh getah ni, okey, kita kena keluar pagi sebab kalau dah panas nanti dia jadi keras. So kena pagi-pagi dalam gelap. Okey, tengok apa nama dia, situasi perbualan antara anak dengan mak tu. Okay, dia cakap dengan ibu dia, ibu, cahaya lampu saya semakin malap. Apa maksud malap tu? Siapa boleh bagi tahu apa maksud malap? Bila malam gelap. Bukan malam, malap. Makin Apa maksud malam. perkataan malap? Siapa tahu? Siapa boleh bagi tahu saya apa maksud malap? Dia masuk kurang. Okey, malap ni maksud dia cahaya tu dah semakin berkurangan, dah semakin lemah. Dia jadi semakin lemah. So bila cahaya kita cakap dia semakin lemah. Jangan pula bila cahaya awak cakap oh cahaya ni semakin lemah. Salah. Kita panggil dia, istilah dia semakin malap. Malap, bukan gelap, malap. Malap ni dia macam tak cerah sangat dan dia tak gelap sangat. Dia ada lampu tapi sikit je cahaya dia. Tu kita panggil dia malap. Okey, tengok mak dia jawab apa. Mak dia kata mungkin bateri kekurangan tenaga. Mana bateri dia dah lemah, kurang tenaga. Nanti kita tukar baru. So pada apa nama dia, rasa-rasa awak kenapa dia nak kena tukar bateri baru? Sebab dia malap. Okey, betul lah sebab dia malap, tapi kenapa kena tukar bateri baru? Kenapa tak boleh pakai bateri yang sama? Cahaya. Tak boleh kurang. Apa? Kurang. Kalau kita tukar bateri yang baru tenaga dia kuat, tenaga dia banyak lagi. Okey, jadi cahaya lampu tu akan jadi semakin terang. Kalau kita guna bateri yang sama, kita tak tukar, lama dia malap, makin malap dan akhirnya dia akan jadi terus gelap. Dia tak menyala terus. Sebab apa? Bateri kehabisan tenaga. Okey, kita tengok kat bawah tu sikit. Apakah yang dilakukan oleh ibu dan anak? Diorang menoreh getah. Jangan cakap pula memotong getah. Kalau motong getah dia kena potong pokok tu. Dia menoreh, dia potong kulit, dia toreh kulit tu. Okey, kemudian kenapa mereka menggunakan lampu suluh? Rasa-rasa awak kenapa diorang guna lampu suluh? Gelap. Supaya lebih terang. Sebab gelap. Okey, sebab gelap. Dalam gelap, kalau kita tak ada lampu suluh, tak nampak apa. Okey, awak buat menoreh, menoreh getah, awak toreh.
Okey, apa sebab tak keluar getah ni? Tak boleh. Sekali awak buka lampu, tengok rupanya awak toreh tiang. Tiang lampu. Bukannya, okey, tiang elektrik. Bukannya. Tak Lego. Okey, kejap Okey. So, macam saya kata tadi, kalau dalam keadaan gelap, kita perlukan bantuan Tak, ada orang daripada... telefon. Tak apalah, awak tutup je lah. Okey, tak payah jerit kuat-kuat. Tutup je kamera tu. Okey, apa ke tadi? Ni lampu sulur. Kenapa kita pakai lampu sulur? Kalau kita tak pakai lampu sulur, okey, kita terpaksa menoreh dalam gelap. Kadang-kadang cahaya bulan mungkin cerah, tapi selalu kadang-kadang terlalu gelap. Sebab apa? Dalam kebun getah, daun pokok tu banyak. So dia menutup cahaya jadi gelap. Jadi bahaya, tak nampak nak menoreh dan risau ada haiwan-haiwan liar. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, muka surat 61. Okey, hari ni kita nak belajar dari mana datangnya cahaya. Kita panggil dari mana datangnya cahaya tu, kita panggil sebagai sumber cahaya. Okey, dari mana maksud sumber cahaya ni ialah dari mana datangnya cahaya tu. Okey, kita tengok. Matahari. Okey, awak cakap matahari kat langit sebab awak dah nampak kat muka surat 62 tu. Okey, kita tengok. Cahaya merupakan keperluan penting dalam kehidupan. Kalau kita katakan keperluan penting, maknanya dia sangatlah penting. Kalau tak dapat cahaya matahari, tak dapat cahaya, kita akan jadi susah. Sebab dia keperluan yang penting. boleh mati. Tak adalah sampai mati. Tak dapat cahaya matahari, kita tak mati. Tapi, ada kesan-kesan yang akan berlaku. Okey, kita tengok. Dari mana kita boleh memperolehi cahaya? Dari pelbagai sumber. Macam matahari, lampu dan api. Matahari, lampu dan api dia boleh mengeluarkan cahaya. Okey, kita tengok yang pertama. Sumber cahaya yang paling utama sekali, iaitu matahari. Punyalah matahari ni ialah sumber utama. Okey, awak tengok di luar. Bila waktu malam tak ada cahaya matahari, apa jadi pada langit? Langit akan jadi gelap. Betul tak? Sebab apa? Sebab matahari adalah pembekal utama cahaya dekat muka bumi ni. Kalau tak ada matahari, katalah satu hari, bukanlah matahari tu ada, tapi langit mendung. Penuh dengan awan tebal. So kita akan nampak cahaya, kita nampak dekat luar cahaya malap, ya kan? Okey, sebab apa mendung je? Sebab cahaya matahari dilindungi oleh awan-awan yang tebal. Okey, kita tengok. Pada waktu siang matahari, pada waktu siang matahari merupakan sumber utama cahaya. Cahaya daripada matahari ialah sumber cahaya semula jadi. Dia semula jadi maknanya bukan kita buat-buat. Matahari adalah semula jadi, memang ada. Tak payah awak nak pergi, mak awak pagi-pagi, okey bangun pergi onkan switch matahari. Tak payah. Sebab apa? Matahari automatik kan. Dia akan ada cahaya dia sendiri. Tak payah nak pakai switch on ke off ke kan. Kita tengok yang kedua. Kacau lah bang. Matahari tidak kelihatan pada waktu malam. Okey, so pada waktu malam kita memerlukan ganti kepada cahaya matahari. Sebab kalau ada ganti kepada cahaya matahari, waktu malam kita akan jadi gelap. Tak nampak apa. Okey, so apa dia? Kita gunakan lampu dan nyalaan api untuk menerangi kawasan yang gelap. Okey, kita tengok lampu.
Okay, terdapat pelbagai jenis lampu. Lampu jalan, lampu kereta, lampu rumah, lampu berwarna putih, LED, lampu berwarna kuning, kan? Lampu warna-warni, lampu merah. Adakah orang pakai lampu merah kat rumah? Ha? Boleh pakai lampu merah, lepas tu tak nampak apa kat rumah kan? Sebab merah je. Orang ingat ni rumah ke rumah hantu ni? Kan? Okey, kemudian tapi lampu dia memerlukan tenaga daripada elektrik. Kalau tak ada tenaga elektrik, lampu tidak menyala. Cuba awak pergi beli mentol tapi awak tak pasang pada tempat dia, tak pasang switch. Menyala tak mentol tu? Tak menyala. Tidak, mentol tak akan menyala. Lampu tak menyala sebab dia memerlukan tenaga elektrik. Tapi kalau matahari tadi, tak payah kita nak on kan, dia automatik akan menyala kan. Dia memang akan ada. Okey, seterusnya kita tengok. Satu lagi sumber cahaya yang kita boleh gunakan pada waktu malam, iaitu api. Okey, tapi sekarang ni, zaman sekarang tak ada dah lah orang duduk kat rumah. Buat apa tu unggun api? Kenapa rumah gelap? Awak buat unggun api dalam rumah, terbakar rumah awak. Kan? Sebab apa? Kita pula pergi nyalakan api kat dalam rumah. Awak nyalakan api kena lempang dengan mak ayah awak. Sebab apa? Anak dia ni tekanan ni. Okey, so kita tengok. Api. Okey, api dia mengeluarkan cahaya. Cahaya boleh diperolehi dari api. Seperti nyalaan lilin, pelita dan obor. Pelita kita selalu gunakan, kita selalu nampak pada waktu hari raya kan. Nak dekat hari raya tu ramai orang pelita kat rumah. Tapi sekarang ni dah saya jumpa tahun ni dah hebat dah pelita daripada lampu LED. Lepas tu dia pakai solar kan. Lampu kelip-kelip tu pun dia pakai solar dah sekarang. Semua guna tenaga solar. Okey, lilin. Waktu bila kita pakai lilin? Awak tengah duduk malam tiba-tiba blackout rumah. Pakai blackout rumah, awak perlukan lilin. Betul tak? Sebab apa? Kalau tidak, tak nampak apa kan dalam rumah. Kalau perlukan lilin. Anak saya kalau pegang je lilin ni, dia kata, ayah jom main bunga api. Dia ingat bila ada lilin je, main bunga api. Okey. Kemudian obor ada. Awak ada pasang obor kat rumah? Ada. Kalau awak pasang obor kat rumah, Saya je dekat rumah. Tak dengar dah. Awak pasang obor. Lampu tak lilin je, panas je. Panas. Awak pasang obor kat rumah, mesti bila orang lalu, dia ni tak betul ni. Sebab pasang obor kat taman perumahan kan, orang pasang obor ni selalunya dulu-dulu tak ada lampu elektrik kan. So dia pakai obor, tapi sekarang obor kita pakai waktu nak Olimpik je. Bila sukan Olimpik, orang buat larian obor, bawa bendera obor tu. Tapi kalau kat rumah kita tak pakai dah. Kat rumah kita tak buat obor, selalunya kita buat barbecue kan, nak bakar-bakar ayam ke apa ke kan. Siapa tak tahu obor macam mana, tengok kat situ. Ada kat belakang pakcik yang tengah bakar lemang tu, ada dinyalakan obor. Okay. Tengok kat bawah tu, kebat. Dia tanya kebat, adakah kunang-kunang boleh dijadikan sumber cahaya? Okey, siapa tahu kunang-kunang tu apa? Kunang-kunang tu, okey. Kunang-kunang tu ialah api-api. Okey, awak tutup kejap. Tutup dulu mic boleh tak? Boleh. Okay. Awak tutup dulu mic. Okay, sebab kalau awak tak tutup mic nanti dia jadi bising. Okey, bagi saya cakap dulu, kejap lagi saya buka. Saya open untuk awak bercakap. Okey, boleh? Okey, bagi cikgu dulu cakap. Okey, tengok kat bawah tu soalan dia, kebat. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi. Awak kena fikir, adakah kunang-kunang boleh dijadikan sumber cahaya? Akan ada nanti yang cakap boleh, ada yang cakap tidak. Kalau awak cakap boleh, kenapa? Kalau awak cakap tak boleh, kenapa? Contoh saya tanya, okey, saya nak tanya siapa yang ada ni.
Okay, sebenarnya lupa dah nama awak. Okay, dah lupa dah. Lama dah tak jumpa, saya dah lupa dah nama. Nak sebut pun dah tak ingat dah. Okay, sebab awak pun pakai banyak pakai nama mak dengan ayah awak dekat handphone. So, tak tahu siapa namanya ni. Okay. Apa namanya? Ashri ada Ashri. Ashri saya ingat. Mana dia? Dia tutup kamera. Ada. Okay, Ashri. Boleh tak kunang-kunang dijadikan sumber cahaya? Boleh. Kenapa? Hmm, Kenapa? tahu memang tahu. Tapi tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu nak cakap. Okay, tahu tak kunang-kunang tu ialah api-api Selain daripada kunang-kunang, kita juga panggil api. Okay. Ni. Apa namanya? Ayu Izzati ni. Siapa ke namanya? Ada Nawah dah tutup dah kamera. Okay, ni yang nama dia pakai nama mak dia ni, Ayu Izzati. Okay, cuba buka kamera. Cepat. Dah tutup dah. Semua dah tutup dah. Dan cikgu nak tanya, semua tutup kamera. Okay, siapa ni? Itulah, saya tak pegang senarai nama, saya pun dah lupa dah nama awak. Ni Sarah Nasir, siapa? Okay. Yang gunakan akaun Sarah Nasir. Siapa namanya? Cepat, nak cuba jawab ke? Saya. Bukan mat. Okay. Boleh tak kunang-kunang kita jadikan sumber cahaya? Boleh? Okay. Kalau boleh, kenapa? Saya pun tak tahu nak jawab. Okay, tak apa. Next, ada lagi yang nak cuba? Siapa lagi nak cuba jawab? Ni yang bawah ni ke siapa ni? Saya tahu. Arif Hamid ni siapa? Tak nampak. Kecil kat handphone saya. Saya tahu. Okay, siapa yang tahu tu? Okay, apa dia? Saya. Paris Raya. Okay, boleh tak kunang-kunang jadi sumber cahaya? Boleh. Sebab dia Boleh. bontot dia ada cahaya. Okay, kawan awak kata boleh sebab di buntutnya ada cahaya. Okay, betul Okay, dalam kebat, kalau awak cakap ya boleh pun diterima, tak boleh pun diterima. Okay, kenapa kita kata kunang-kunang boleh dijadikan sumber cahaya? Boleh. Sebab dia mengeluarkan cahaya. Ada cahaya pada hujung buntut dia tu. Tapi kalau awak nak dia mengeluarkan cahaya, nak terang, awak memerlukan banyak kunang-kunang. Banyak api-api ni. Kena tangkap banyak. Kalau nak nyalakan satu rumah kena 1000 ekor barulah terang. Kalau tidak dia cahaya yang malap sahaja. Okey. Dekat Teluk Intan kita boleh pergi tengok kunang-kunang. Kalau awak pergi dekat Pekan, dekat apa namanya, ada apa river tour tu. Okey, river cruise tu, kita dekat Teluk Intan ada river cruise, naik boat, okey, pergi lalu dekat sungai tu. Okey, ada package ada package untuk tengok api-api. Api-api tu kunang-kunang lah. Okey, tengok api-api ni pada waktu malam. Tapi sekarang waktu PKP tak boleh lah Nanti dah habis PKP boleh pergi tengok. Boleh pergi tengok ada dekat Sungai Perak tu, ada satu kawasan tu dia banyak kunang-kunang, banyak api-api. Bila malam cantik. Tapi kalau awak ni api-api datang ke rumah, awak yang lari. Anak saya kalau nampak kekatu pun menjerit macam nampak hantu. Pada kekatu je ingat apa benda lah. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Tadi kita dah tengok sumber cahaya. Okey, ini terang dan gelap. Okey, tak apa. Okey, dia ada buat aktiviti terang dan gelap Nanti tak apalah. Ni kalau buat dekat sekolah best lah Okey, kita tengok bayang-bayang. Okey. Terang dan gelap kita faham konsep dia. Kalau waktu terang, kalau kita nak buat aktiviti, kita boleh nampak dengan mudah. Tapi kalau pada waktu gelap, dalam keadaan gelap,
kita nak buat aktiviti jadi susah. Sebab apa? Sebab kita tak nampak. Okey, so kita tengok saja seterusnya bayang-bayang. Okey, bayang-bayang. Selalu budak-budak kecil dia takut. Okey, dia kata ada orang ikut dia, tapi sebenarnya itu cuma bayang-bayang. Kan? Okay, tengok, kenapakah objek hitam itu mengekori kita? Itulah bayang-bayang. Bagaimana bayang-bayang terbentuk? Okey, siapa boleh bagi tahu saya macam mana bayang-bayang boleh ada? Sebab ada matahari. Sebab apa? Sebab ada matahari. Salah. Malam-malam tak ada matahari, ada juga bayang-bayang. Sebab sebab apa? Sebab ada cahaya. Sebab ada cahaya. Okey, itu salah satu jawapan dia, sebab ada cahaya, tapi kita jawab. tapi apa namanya, jawapannya tidak lengkap. Okey, siapa boleh bagi tahu kenapa adanya bayang-bayang? Macam mana kita nak buat bayang-bayang tu ada? Okey, bayang-bayang terjadi sebab cahaya dilindungi oleh apa-apa sahaja objek yang tidak boleh ditembusi. Okey, contoh macam badan kita, manusia. Cahaya tak boleh tembus ke badan kita. Jadi cahaya itu terhalang. Bila dia terhalang, dia akan menghasilkan bayang-bayang. Okey, contoh lampu tu, kalau tengok dalam gambar tu ada bayang-bayang lampu. Kenapa ada bayang-bayang lampu? Sebab cahaya tidak boleh menembusi lampu tu. Okey, jadi dia ada bayang-bayang. Okey, kemudian kita tengok. Okey, kalau awak tengok dekat sini menghasilkan bayang-bayang. Okey, ini akan jadi aktiviti awak pada minggu ini. Okey, aktiviti awak ni pada minggu ni sampai minggu depan. Okey, saya bagi masa untuk awak buat sendiri. Tak banyak. Kalau tak ada lampu suluh, jangan pula menangis-nangis nak beli lampu suluh. Tak payah. Pakai apa? Siapa boleh tahu? Kalau tak ada lampu suluh, kita boleh ganti dengan apa? Lampu handset. Bagus. Kita boleh gunakan lampu handset. Handset ada lampu kan? Tanah liat, kalau tak ada tanah liat, tak payah beli pun tak apa. Tanah liat tu untuk letak je lampu tu. Okey, kad putih. Awak tak payah pakai kad putih pun, awak buat dekat dinding je. Kan? Sebelum tidur ni buat kat dinding, buat bayang-bayang kan? Pakai lampu. Anak saya sukalah buka je lampu handphone tu, dia buat bayang-bayang. Okay, lepas tu saya cakap lah ada raksasa nak datang makan dia, baru dia tidur. Kan? Kita ubah aktiviti ni. Okey, saya nak awak cari apa sahaja model, tak kira lah objek. Tak kira lah kat situ haiwan, awak boleh gunakan apa saja. Kereta mainan ke, patung ke, haiwan ke, dinosaur ke, kapal ke, apa sahaja model objek. Awak letak, kemudian awak suluh dengan lampu. Nanti kena buat kan? Nanti kena buat kan? Cikgu, yang kenapa tu lapik dia ke ni yang kat bawah ni? Awak tengok dia ada satu, dia pakai getah majung. Okey? Dia pakai getah majung yang besar. Awak tak ada getah majung, pakai kertas A4 pun tak apa. Tak payah kertas putih pun tak apa. Kertas warna pun, kertas A4. Apa sahaja yang ada kat rumah, atas surat khabar pun boleh. Apa sahaja, jangan awak conteng meja sudah. Awak tulis A, B, C, D. Kenapa kita kena tulis A, B, C, D tu? Kenapa? Okey, awak letak lampu suluh di tengah. Okey, awak terputus kejap Ni apa tu? Ni Okey. apa tu? Tahu? Tengok orang mana. Apa yang kau pakai? Umur. Habis kau. Nanti kena buat yang ni, Cikgu Zah.
Okey, kejap. Okey. Macam mana nak buat dia? Okey, awak ambil satu kertas di tengah-tengah. Tak besar pun tak apa. Janji dia ada 4 bahagian. Tulis. Okey, tulis A, B, C, D macam dalam gambar tu. Okey, kemudian awak letak lampu di tengah. Kalau gunakan handphone, letak handphone di tengah tu. Okey, awak halakan A kepada B kepada C. Okey, kemudian nak buat macam mana? Okey, kita tengok. Okey, letakkan haiwan tu pada kedudukan haiwan ataupun apa namanya? Objek awak, tak kira lah apa saja objek, bukan haiwan, apa saja yang ada kat rumah awak tu letak dekat A. Lepas awak suluh tengok apa bentuk dia. Okey, kemudian awak letak lampu suluh tu dekat B. Ada tak bayang-bayang? Awak tengok. Kemudian awak tengok pada C, ada tak bayang-bayang? Okey, jangan alihkan haiwan tu. Okey, model tu. Anda tengok pada D, ada tak bayang-bayang? Kita nak tengok bagaimana bayang-bayang terhasil. So ada 4 bahagian kertas A, B, C, D. Okey, awak letak lampu suluh di tengah-tengah. Okey, kemudian awak letakkan haiwan di A. Tengok dulu, bukan haiwan, model awak, tak kira model apa pun, letak di A. Tengok, ada tak bayang-bayang? Kemudian awak letak di B. Ada tak bayang-bayang? Lampu tadi menghala dekat B kan? So bila letak kat B baru ada bayang-bayang. So tengok dekat C, letak dekat D. Ada tak bayang-bayang? Awak kena tahu A ada bayang-bayang ke tidak? B ada bayang-bayang ke tidak? C ada bayang-bayang ke tidak? D ada bayang-bayang ke tidak? Jangan ubah kedudukan lampu tersebut. Awak ubah kedudukan model je. Okey. So, itu sahaja pada hari ini aktiviti awak pertama. Kena buat tu. Awak kena buat bagaimana bayang-bayang terhasil. Buat aktiviti ni di rumah. Kena buat, nak tengok. Okey. Cikgu, lampu je ke yang kena alihkan? Lampu tu tak payah alih kan? Lampu tak payah alih. Awak model je. Tak kira lah model awak guna model apa. Tangan pun tak apa. Okay, letak tangan, lampu suluh menghala dekat B kan? Okay, mula awak letak tangan dekat A. Tengok ada tak bayang-bayang? Lepas tu awak tengok dekat B, ada tak bayang-bayang? Lepas tu tengok kat C, ada tak bayang-bayang? Lepas tu tengok kat D, ada tak bayang-bayang? Itu sahaja yang awak kena buat pada minggu ini. Boleh. Kenapa nak buat? Kita nak tengok bagaimana bayang-bayang terhasil. Boleh? Tengok ada tak lagi yang best. Oh, dia boleh. Boleh. Kurang je. Okey, minggu depan kita buat wayang kertas. Wayang kertas ni saya bagi masa buat lama sikit lah. Okey, minggu depan kita buat wayang kertas. Okey, so itu sahaja pada hari ini. Okey, awak belajar hari ni yang pertama tentang cahaya, sumber cahaya. Kejap Hari ni awak dah belajar tentang sumber cahaya. Okey, sumber cahaya. Yang kedua awak dah belajar tentang terang dan gelap. Waktu terang susah nak buat aktiviti, waktu gelap waktu terang senang nak buat aktiviti, waktu gelap susah nak buat aktiviti. Kemudian awak dah belajar yang ketiga tentang bayang-bayang. Bagaimana bayang-bayang terhasil. Okey, bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. So awak letak tadi awak buat aktiviti A, B, C, D 4 sudut kertas tu. Kalau tak ada kertas pun tak apa. Awak letak je
kemudian tengok pada A menyala ada bayang-bayang tak? Pada B ada bayang-bayang tak? Pada C awak gerakkan objek, bukan gerakkan lampu sulur. Itu saja. Ada soalan tak? Soalan? Ada tak soalan? Tak ada. Untuk hari ni saya dah okey dah tu, kita belajar sampai tajuk bayang. Okey, tu siap dah ada lampu suluh tu. Okey. Ada soalan? Tak ada? Dah mengantuk dah tu kan? Dah pukul 9 dah. Okey. So saya rasa itu saja. Okey, sebelum tu kejap cikgu nak ambil gambar kejap. Okey, senyum. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Apa bunyi tadi tu? Swing. Bunyi apa? Tak tahulah, awak yang bunyi. Okey, itu selalunya bunyi kalau device dia dekat. Okey, so macam biasa. Okey, jaga diri elok. Jaga SOP. Sekarang banyak kes dah. Semalam adik saya positif COVID-19. Baru dapat satu family mak saya semua kena kuarantin. So semua jaga diri. Saya dekat Telintan, mak saya dekat Tungkai. Semua kena kuarantin nanti. Semalam kena swab test. So jaga diri elok-elok semua. Jangan, kalau mak ayah awak keluar tak payah ikut, duduk je rumah. Kalau ikut pun duduk dalam kereta je. Okay, bye semua. Bye. Syamsha tak boleh lah video call. Awak nak video call dengan kawan ke? Tak boleh. Ni ada masa ni nak sembang lah. Saya bagi. Tak ada, jangan takut. Alisha baru je nak sembang. Nak membawang lah tu. Awak kalau nak buat video call dengan kawan, awak tekan new meeting. Tekan new meeting, lepas tu bagikan kawan ikut dia. Nanti kawan bolehlah join. Tak pun awak call pakai WhatsApp. WhatsApp dia ramai. Tapi tak ramai. Masa kawan sekolah pun tak ramai. Yelah, dah malam, tak ramai lah. Ada ramai yang handphone. Bye bye. Bye Fit. Bye. Bye. Bye Sri. Jadi kau nak telefon je lah. Bila-bila. Bye adik. Okay, bye. 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 Bye cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye. Bye Justi. Bye cikgu. Hani. Dia ada.